Okey, insyaAllah hari ni kita bahasa Melayu tingkatan 1. Hari ni awak nampak tajuk terbentang-bentang, itu kerangka karangan. Okey, masa sekolah rendah dah tulis karangan belum? Dah cikgu. Dah biasa buat kerangka karangan? Ya. Alhamdulillah. Jadi hari ni lagi mudahlah kita nak buat kerangka karangan, insyaAllah. Okay, sekarang ni bersedia kosongkan gelas. Kamu tahu kosongkan gelas? Contoh gelas sekarang ni tengah kosong. Awak kosongkan sebab sekejap lagi awak nak isi ilmu kerangka karangan tingkatan 1. Nah, insyaAllah. Okay. Kita pergi tengok kandungan PDPR kita hari ni. PDPR pembelajaran dari rumah kita hari ni. Pertama, cikgu nak bagi pengenalan ataupun pencetus tajuk kita itu rangka-rangka karangan hari ni. Cikgu nak tengok rekaan baju raya tahun 2021. Bila kita raya? Afilah? Bulan 5 cikgu. Bulan 5. Bila kita puasa? Bulan 4, 13 hari bulan 4. Oh, bulan depan deh, 13 hari bulan 4. Okey. Selepas kita tengok pengenalan tu, kita nak tengok kerangka ni, kenapa kerangka, sesuatu kerangka tu penting. Lepas tu kita nak tengok kerangka karangan tu sendiri. Lepas tu kita nak tengok pengembangan isi. Bila kita ada rangka, kita macam mana kita nak kembangkan isi kita, bagi karangan kita ni menarik. Bukan saja orang lain menarik, tapi kita yang baca pun menarik, kita suka. Okey. Akhir sekali cikgu nak bagi penilaian awak buat kerangka karangan mengenai zaman awak sekarang ni. Zaman awak sekarang ni guna apa sebagai alat komunikasi, Afilah? Afilah guna apa sebagai alat komunikasi sekarang? Contoh nak berhubung dengan kawan yang jauh. Telefon. Guna media masa kan, kat dalam telefon, WhatsApp, Instagram. Sekarang ni orang buat apa? Awak join ke Ome TV tu? Tak. Tak cikgu. Tak, okey. Sekarang pun orang guna Ome TV untuk berinteraksi ataupun belajar bahasa dari orang luar. Okay, semua benda yang kita jumpa tu ada langkah-langkah keselamatan dia kan? Langkah-langkah keselamatan supaya walaupun benda tu benda semasa yang merisaukan, contoh merisaukan dari segi TikTok, orang risau takut membawa kesan yang negatif kan. Sama dengan Ome TV, orang risau bawa kesan yang negatif. Jadi peranan awak sebagai orang yang ada ilmu ataupun awak cari ilmu tu, awak guna sesuatu yang awak ada tu untuk jadi lagi baik. Jadi awak ada TikTok, tapi TikTok awak ni adalah TikTok baik. Awak ada Ome TV, tapi melalui Ome TV awak ni awak belajar banyak bahasa seluruh negara. Tahu kan? Dan kalau kita orang Islam, kalau kita baik, Allah akan pertemukan kita dengan orang yang baik. Kalau kita jumpa orang tak baik pun, kita nak ajak dia buat baik. Lama-lama semua orang jadi baik, insya-Allah. Kita teruskan. Lama je ceramah lah. Okey, teruskan. Okey. Cikgu nak bagi pengenalan baju raya tahun 2021. Cikgu letak kelang raya dah kat situ, nampak? Raya bulan. Okey. Langkah 1, pelajar cuba lukis baju raya yang ingin dia pakai pada tahun 2021 dalam masa 5 minit. Okey, kamu ada kertas kan? Aqilah ada kertas? Okey. Cikgu nak singkatkan masa Aqilah tau. Cikgu nak bagi, sebab kita berdepan kan, cikgu bagi 5 minit ni untuk pelajar yang dalam guna slide. Okey. Cikgu nak minta Aqilah cuba buat lukis baju raya yang Aqilah pakai dalam masa 2 minit. 2 minit je tau. 2 minit. Okey, mula sekarang 19.16 kena stop. Okey, masa dah tamat. Aqilah tunjuk apa yang Aqilah berjaya buat tu. Oh, sempat. Okey. Ada ni sikit. Okey. Okey, boleh letak balik. Okey, Aqilah rasa siap dah ke baju Aqilah tu?
Tak siap? Okey. Sekarang kita tengok slide balik. Tak apa. Tinggalkan dulu. Sekejap kita tengok balik yang tu. Okey. Cikgu share balik. Okey. Langkah kedua. Kita dah selesaikan langkah pertama. Langkah kedua. Tadi cikgu dah semak kamu tak berjaya selesaikan baju yang kamu nak. Betul tak? Okey. Langkah kedua. Cuba fikirkan apa yang kita perlu untuk hasilkan baju raya yang elok dan yang sangat kita suka. Jadi, untuk tu kita kena ada rangka, betul tak? Okey, pertama cikgu fikirkan rangka pertama. Kita perlu tahu tema apa kita tahu ni. Awak tema apa agak-agak? Tema baju warna apa? Cikgu tak dengar. Suara awak tutup mic. Soalan Mint. okey. Tema awak tadi apa agak-agak? Mint. Apa? Mint. Min. Okey. Lepas tu bahan atau jenis kain yang awak suka pakai? Awak suka pakai kain macam mana? Kain yang licin ke? Kain yang shining-shining, yang licin? Dah lembut okey. Lepas tu dari segi keselamatan, cikgu kat situ. Awak suka baju yang apa? Macam mana? Awak suka baju yang tak nipis lagi berpeluh lekat-lekat ke macam mana? Ataupun awak tak kisah asalkan dia cantik? Awak suka kain cotton ke? Baju kain cotton awak tak kan? Ya. Awak suka sweater? Okey. Ada orang sangat suka kain cotton tu. Sehingga baju dia semua kain cotton. Betul tak? Okey. Bila awak dah ada semua tu, maksudnya kerangka. Jadi awak lagi mudah. Cikgu tambah satu lagi kerangka. Awak nak letak corak apa kat baju awak? Maksudnya awak suka plain ataupun kosong, lepas tu awak tambah yang macam bunga awak buat tadi je. Bunga. Bunga. Awak nak tradisional ke moden ni? Baju moden ke baju yang tradisional? Moden cikgu. Moden. Kalau moden bentuk dia macam mana selalu? Dia lebih kembang kat bawah, betul tak? Kain dia pun lain sikit kan? Okay, sekarang awak dah ada kerangka. Jadi kita try laksanakan langkah kedua ni. Dalam masa cikgu bagi 2 minit, awak cuba lukis balik lukisan awak tadi. Okay, dipersilakan. Beras sekarang. Okay, kita tengok selepas kita dah ada kerangka. Alhamdulillah. Okay. Boleh letak, nanti cikgu nak minta awak snap gambar, awak hantar kat WhatsApp personal cikgu. Okey. Kerana selepas kerangka, baju awak lebih tahu, awak nak tema min. Awak mungkin dah fikir dulu, sekarang awak dah fokus baju tema min. Kain kosong dan ada hiasan yang awak nak reka sendiri, betul tak? Lepas tu baju moden. Lepas tu dari segi kesesuaian dan keselamatan, masa memakai pun awak dah fikir. Jadi boleh jadi panduan tak untuk raya kali ni? Boleh, insyaAllah. Okay, sekarang cikgu akan teruskan dengan slide kita. Kita dah tahu bila ada kerangka, kita akan tahu apa kita nak dan kita akan fikir benda tu akan jadi lagi menarik lah. Lagi sesuai dengan apa yang kita suka. Okay, sama juga dengan karangan. Bila kita ada kerangka, otak kita lebih menjurus ataupun lebih fokus untuk kita nampak secara besar. Lepas kita tengok, kat sini saya kena lebih menarik supaya pembaca lebih suka bila baca. Supaya kita sendiri pun lebih faham bila kita baca. Okay, jadi kita akan ke kerangka karangan. Kerangka karangan untuk tingkatan 1. Sama saja macam sekolah rendah, cuma sekolah menengah dia lebih fokus, lebih menekankan. Okay, sebab karangan kita patah perkataan pun lagi banyak kan? Lagi pun kerangka karangan ni sangat jadi sangat wajib lah. Kalau tak buat kerangka karangan, kita akan ulang isi yang sama, contoh yang sama dan sebagainya lagi. Okay. Kerangka karangan ni sebenarnya begitu juga dengan kerangka karangan. Kita tidak mungkin dapat buat satu karangan yang baik sebelum ada rangkanya. Jadi bagaimana ingin kita buat rangka karangan? Okay, pertama, awak sedia maklum, cikgu sedia maklum, tapi kita nak bagi kita tambah ilmu lagi, kita mesti ada pengenalan.
Lepas tu yang kedua, kita mesti ada isi. Dan isi untuk sekolah menengah kita kena hingga ke 5 isi. Bukan 3 bukan 4 dah lah. Lepas tu kita mesti ada penutup. Okay, bila tak ada pengenalan, bila tak ada penutup, kita hanya ada isi, tak ada makna karangan kita. Cikgu akan bagi kosong. Macam tu kan. Isi dia terlalu bagus tapi dia lupa letak pengenalan, lupa tu letak penutup. Sama macam rumah, tak ada pintu keluar, tak ada pintu masuk. Ada makna tak rumah dia? Tak ada makna. awak nak tengok rumah dia pun tak boleh, orang dalam rumah pun tak boleh keluar. Jadi sia-sia. Okey. Kita teruskan. Kita datang dah kan tadi. Okay, sekarang ni cikgu nak tunjuk contoh karangan. Yang ni mengenai keselamatan. Sebab tema kita mengenai keselamatan. Contoh rangka karangan, kamu perlu tekan gambar ni untuk nampak lebih jelas bila kamu dapat slide nanti. Kawan-kawan kamu pun dapat slide nanti. Okay, cikgu tekan kat gambar. Dia akan ke tempat yang lebih jelas. Okay, insyaAllah. Sekarang ni line dia slow, cikgu masukkan terus kat rangka. Kita ambil masa sikit. Okey, sekarang kita nak tengok ke contoh kerangka karangan. Okey, ni contoh kerangka karangan. Okey, kita tengok. Tajuk dia cara-cara menjaga keselamatan diri di sekolah. Dia ada pengenalan. Pengenalan, kita kena cerita apa tu menjaga diri, apa tu menjaga keselamatan diri, apa tu menjaga keselamatan diri di sekolah. Betul dia kata menjaga keselamatan diri di sekolah penting untuk mengelakkan kemalangan. Ni dia bagi tanda tanya lah, dia bagi soalan. Kenapa perlu menjaga keselamatan diri? Untuk mengelak kemalangan. Lepas tu dia bagi satu peribahasa, malang tidak berbau. So dia masuk isi. Awak tengok dia bagi 3, 4. Dia bagi 4 isi kat sini. Untuk kita belajar untuk buat 5 isi. Okay, isi pertama, dia bagi pembahagian dekat mana kita nak jaga. Isi pertama dekat bilik darjah. Isi kedua dekat bilik khas. Isi ketiga dekat kantin sekolah. Isi keempat dekat kawasan persekitaran. Lepas tu dia letak penutup. Penutup selalu dia akan bagi tahu siapa yang perlu jaga keselamatan ni. Dia kata semua pihak. Lepas tu kenapa perlu jaga keselamatan? Dia kata contoh kat sini pihak sekolah memastikan supaya apa? Semua selamat lah. Kenapa kita perlu jaga? Kita akan kata agar. Kalau kat sini dia kata murid-murid perlu berhati-hati dan ikut peraturan. Nanti awak kena tambah kenapa kena jaga. Supaya apa? Okay, kita buat contoh lah. Ni sebagai contoh awak. Okay, nanti kita akan tengok balik yang ni. Sekarang kita tengok slide balik. InsyaAllah. Semoga nampak slide kita. Okay. Akan slide seterusnya. Kita dah tengok contoh. Sekarang kita nak tengok macam mana kita nak kembangkan isi. Okay, kita dah ada pengenalan, betul kita ada isi, betul kita kena kembangkan isi. Karangan perlu dikembangkan, ejaannya cikgu betulkan bagaimana dengan memberi contoh dan menjelaskannya contoh. Sebagai contoh cikgu bagi isi, kita haruslah menjaga keselamatan. Contohnya setiap pelajar haruslah memakai penutup muka. Sekarang cikgu nak jelaskan isi. Okay, penutup muka mestilah penutup muka penting kerana penutup muka dapat melindungi pelajar daripada virus. Okay, sekarang cikgu bagi contoh yang kita boleh tengok. Yang kita boleh, yang awak boleh nampak macam mana. Okay, sekarang ni kita nak bincang mengenai penilaian ataupun tugasan awak hari ni. Tugasan awak hari ni nak letak tajuk dia keselamatan media sosial. Okay, kita nak buat sama-sama. Akhirnya boleh sediakan kertas juga untuk akhirnya lagi faham. Okay, pertama kita tulis tajuk. Okay, kita dekat atas bagi awak nampak slide cikgu besarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, pertama kita kena tahu tajuk kita. Okay, tajuk kita apa akhirnya cikgu sebut tadi? Keselamatan penggunaan media sosial. Okey. Keselamatan
penggunaan media sosial. Okey. Mula-mula rangka karangan kena ada apa, Akila? Tajuk. Tajuk. Yang kedua? Pengenalan. Pengenalan. Okey. Agak-agak lah kat pengenalan kita nak cerita apa bila kita dah tahu tajuk kita. Maksud media sosial. Maksud media sosial. Okey. Lepas tu kita boleh cerita juga cikgu tambah macam mana keadaan penggunaan media sosial sekarang. Akila rasa penggunaan media sosial sekarang ni bagaimana? Media sosial contoh TikTok, WhatsApp, Instagram. Okey, macam mana penggunaannya? Setiap hari digunakan? Setiap hari digunakan untuk berhubung atau berkomunikasi. Untuk berhubung atau berkomunikasi. Cikgu guna idea kamu. Contoh kita gunakan pengenalan pertama, kita bagi isi apa tu media? Kita nak guna apa media sosial? Media sosial digunakan untuk berhubung atau berkomunikasi. Okey. Kita guna dia terlalu kerap ke sangat penting? Tak kerap tapi penting tak sekarang? penting. Sangat penting, terutama untuk PDBR kita kan? Okey, terutama untuk zaman ataupun masa pandemik COVID-19. Dia masa diguna untuk berhubung dan berkomunikasi dan sangat penting pada masa sekarang ataupun sangat penting pada masa sekarang. Okay, contohlah. Lepas tu kita nak masuk satu lagi, kita bagi dua. Okay, media sosial ni baik ke buruk? Dua-dua. Dua-dua. Okay, kita boleh kata media sosial membawa kebaikan dan juga keburukan. Cikgu bagi isi penting. Nanti awak buat ayat dia. Lepas tu kita nak masuk apa? Keburukan tu. Bila ada keburukan, apa yang kita perlu buat? Elak daripada guna dia. Elak pada guna terus. Betul ni. Kita kena ada apa? Langkah keselamatan. Betul tak? Oleh itu pengguna perlu apa? Perlu fikirkan langkah keselamatan semasa menggunakannya. Okey. Ni pengenalan kan? Okey, sekarang kita masuk isi. Isi tentang apa? Tentang langkah keselamatan ataupun keselamatan penggunaan media sosial. Bila sebut keselamatan media sosial, awak boleh fikir. Oh, apa keselamatan media sosial yang sedia ada? Kalau untuk kita, untuk awak, kita kata satu, awak fikir yang mudah dulu. Jangan fikir yang terlalu complicated. Kita try yang mudah, lama-lama kita biasa yang mudah, kita akan sikit-sikit fikir benda yang lebih besar. Jangan terus yang besar, mulakan yang kecil dulu. Okey, kita fikir langkah dulu. Isi kita mengenai langkah keselamatan semasa kita menggunakan media sosial. Jadi, kita masuk isi. Kita isi satu. Okay, apa agak-agak langkah keselamatan yang awak nak guna, yang awak fikirkan dan yang apa yang awak nak buat untuk awak selamat bila awak guna media sosial. Akila, boleh bagi cadangan? Elak daripada berhubung dengan orang yang tidak dikenali. Betul. Elak berhubung dengan, kita panggil selalu stranger kan? Stranger selalu ayat dalam media sosial kan? Elak berhubung dengan orang yang tidak dikenali. Dikenali. Sekarang ni
cikgu nak bagi pengembangan isi. Pengembangan isi kena ada apa Akilah? Contoh. Lepas tu kita jelaskan tentang contoh. Ataupun nama dia huraian. Okay, kita bagi contoh. Bagi contoh macam mana awak nak elak dengan orang yang tidak dikenali. Contoh. Macam mana awak nak elak? Contoh kalau dekat Instagram, kat Facebook. Awak guna Facebook lagi sekarang? Guna tak Facebook? Okay, macam mana awak nak elak daripada awak berhubung dengan orang yang tak dikenali? Kena bagi tak contoh apa awak buat. Macam kalau dia nak ikut kita tu jangan confirmkan lagi. Jangan confirm dia. Maksudnya jangan terima apa? Kita panggil accept kan? Jangan accept jangan terima permintaan kan? Permintaan orang yang tidak dikenali untuk menjadi apa? Menjadi kawan di Facebook. Awak bagi contoh secara spesifik. Karangan awak kena bagi apa dia. Jangan cakap benda yang tak jelas. Nanti awak sendiri tak jelas. Nanti awak ulang pada ayat tu. Awak dah kata, oh tadi saya dah guna Facebook. Isi kedua awak nak guna Instagram pula. Facebook lah kita nampak jelas kan. Okay. Sekarang ni nak huraikan, nak jelaskan tentang contoh. Huraian apa? Awak nak jelaskan. Okay. Awak bagi tahu kenapa awak tak mahu terima. Mesti ada sebab dia. Sebab apa? Mungkin dia ada mungkin dia akan ajak kita ke sesuatu yang buruk ke. Yang buruk maksudnya awak huraikan apa? Tindakan ini boleh membantu pengguna terjerumus dengan apa? Dengan perkara yang tidak elok, yang tidak bermanfaat. Okey, contohnya kalau orang yang kita tak kenali kan, tiba-tiba nak add kita. Sebab apa? Pertama kalau untuk zaman-zaman muda awak, pertama orang nak berkenalan kan. Nak berkenalan. Bila nak berkenalan, dia tak fokus untuk belajar. Dia jadi buang masa kan. Kalau saudara nak berkenalan, oh bagus. Maksudnya kita menambahkan silaturahim. Itu bagus kan. Itu maksudnya bermanfaat. Dia yang tiba-tiba tak kenal nak berkenalan dengan awak. Belum tiba masanya lagi. Betul tak? Akilah baru tingkatan 1. Mungkin. Kecuali lah awak berniaga. Awak contoh Akilah berniaga apa? Baju raya. Design baju raya. Awak akan accept. Tapi orang tu kena beritahu dulu apa dia nak baju raya macam mana baru awak accept kan. Contoh ataupun awak terima. Kan kita masuk isi kedua. Cikgu nak minta kamu bagi 5 isi. Kita bincang 2 isi. Dekat nak 3 isi Akilah. 3. Okey, tak apa. Okey, sekarang kita fikirkan isi kedua. Macam mana nak jaga keselamatan kita di media sosial selain tidak menerima permintaan untuk orang permintaan orang tidak dikenali untuk masuk dalam Facebook. Macam mana lagi? Nak jaga keselamatan. Okey, kalau awak perempuan, macam mana awak nak jaga keselamatan kat media sosial? Zoom ni sekarang dikira media sosial kan? Selain untuk belajar, kamu pun boleh bersembang dengan kawan-kawan kan? Okay, contoh kamu perempuan, apa yang kamu kena jaga bila Zoom ni? Zoom ni kan nampak semua kan? Jaga aurat. Jaga aurat ataupun tingkah laku kan? Kadang-kadang macam Zoom ni cikgu record kan? Benda tu boleh disebarkan. Contoh awak tersilap satu je. Awak terbuka tudung sikit. Benda tu boleh viral. Orang selama ni nak tak Akilah. Semua viral. Macam tu kan?
Okay, kita buat isi kita nak jaga keselamatan apa? Menjaga apa? Menjaga Tingkah laku. laku dan pemakaian. Kalau orang bukan Islam pun dia pun kena jaga kan. Sebab kalau perempuan lagi dia mendedah kan, lagi dia dapat gangguan lah kan. Okay. Jaga tingkah laku dan pemakaian semasa melayari apa? Melayari media Sosial. Okay. Jadi kita nak kembangkan sini. Kita bagi apa? Bagi contoh. Contoh apa, Aqilah? Tak usah sekejap tadi kita bincang. Semasa berhubung dengan kelas online, kena jaga tingkah laku dan pemakaian. Okey. Tidak buat apa contohnya? Boleh kata semasa mengikuti kelas online, pelajar menjaga perlu pelajar perlu menjaga pemakaian dan tingkah laku. Awak bagi lagi contoh secara jelas. Okey, kalau pemakaian apa? Kalau tingkah laku macam mana? Kalau pemakaian, okey, kalau tingkah laku kan? Kalau tingkah laku secara besar kan? Kalau secara umum, secara lebih menjurus, macam mana? Tingkah laku macam mana? Tidak apa? Yang tidak baik. Apa yang tidak baik? Cikgu nak minta contoh sebab dia contoh. Apa yang tidak baik? Tidur semasa mengikuti kelas online. Tidur. Selain menjaga pemakaian. Tidak tidur semasa mengikuti. Pernahkah terjadi ni? Kelas online? Tak pernah. Tak pernah. Lepas tu satu lagi apa agak-agak penggunaan perkataan yang tidak sopan. Kan kadang-kadang kan terkeluar sebab mungkin terlalu teruja kan. Tapi kadang bila terlalu teruja tu orang boleh guna perkataan kita ni untuk aktiviti yang negatif yang lain kan. Walaupun sebenarnya kita lawak je sebut sesuatu perkataan tu kan. Kita kelas online tidak semua tu tidak menggunakan bahasa yang tidak sopan. Okey, sekarang kita nak huraikan dia. Kalau kita buat semua tu, apa terjadi kepada kita, Aqilah? Maruah tidak terjaga. Okey, maruah kita. Maruah tidak terjaga. Untuk zaman sekarang ni apa? Bila maruah tak terjaga, sebelum maruah tak terjaga tu apa terjadi dulu? Macam dicemuh rakan-rakan. Dicemuh haters lah ni kan? Dicemuh. Okay. Sebelum dicemuh tu apa? Rakaman tersebut akan tersebar kan? Rakaman tersebut akan tersebar dan menyebabkan maruah tidak terjaga atau apa tadi? Dicemuh dan dibenci masyarakat ataupun rakan baik kan? Ya. Atau maruah tidak terjaga, lepas tu kita boleh buat contoh akan dicemuh atau dibenci. Haters ni dibenci oleh saudara, rakan
Dan orang yang tak dikenali pun kan, orang yang tidak dikenali tanpa apa? Tanpa Kalau usul apa? Usul tanpa periksa. Kadang-kadang contoh awak tersebut benda sesuatu perkataan tu. Malaslah contoh-contoh tu kan. Sedangkan buat lawak kan. Benda tu tersebar. Oh Afilah Najiha mengatakan malas kepada cikgu semasa kelas online. Tersebar viral tu. Sebab tu semua tu kan terjadi. Allahu'alam. Okay. Isi ke? Dua. Ketiga. Isi ketiga. Cikgu membantu isi ketiga. Okay, apa isi ketiga? Cara nak jaga keselamatan kat media sosial. jangan kongsi maklumat peribadi. Alhamdulillah awak ingat tajuk kita mula-mula. Cikgu pernah masuk dah tajuk tu, kita satu ke yang tiga. Yang jenayah cyber. Pernah cikgu kongsi dah? Belum lagi? Yang tiga tu, okey. Okey, jangan. Isi kita jangan kongsi maklumat peribadi. Contoh dekat Instagram orang suka buat apa? Live kan? Ya. Orang tahu kat mana awak pergi, apa awak tengah pegang sekarang, apa awak tengah makan sekarang. Semua orang tahu kan? Okay. Dan kita bagi contoh secara spesifik. Contoh secara spesifik. Jangan kongsi maklumat peribadi. Contoh, cikgu bantu kamu. Contoh, kamu baru dapat adik kecil. Kamu nak share apa? Share nama dia. Kamu terus scan takat gambar surat beranak adik kamu. Sebab kamu nak dapat view yang banyak dekat Instagram kamu hari tu. Tarikh bila pukul berapa semua orang tahu. Nombor market dia pun orang dah tahu. Allahu'alam bisawab. Kan contoh lah. Okay, sekarang kamu bagi contoh kamu. Akhirlah bertenang. Jangan rasa susah benda ni. Fikir secara tenang je. Contoh apa yang ada kat fikiran awak tadi sebelum cikgu beri contoh tu? Awak keluarkan. Kita try kembangkan. Macam di mana kita tinggal. Di mana kita tinggal contoh. Tidak apa? Tidak berkongsi kan kalau dalam ni berkongsi tempat tinggal lagi Kita berkongsi tempat tinggal lagi. aktiviti harian kan. Contoh kalau orang nak mencuri kan, dia tahu aktiviti harian awak setiap pagi awak akan pergi sarapan kat kedai ni. Sebab awak nak buat Insta story. Allahuakbar. Contohnya. Okay. Tidak berkongsi aktiviti harian. Lagi satu. Harian dan dokumen-dokumen penting kan. Macam IC. Contoh kalau cikgu kamu minta IC, kamu boleh bagi tapi apa kamu kena bila kamu set tu kamu kena garis tepi, kamu tulis untuk untuk tujuan maklumat sekolah macam tu. Walaupun kamu hantar kat balai polis pun kena garis-garis macam tu. Satu lagi dekat mana? Dekat kalau kita pergi shopping kompleks kan? Ataupun pergi Tesco je ke, Giant atau Maidin, orang suka nak minta kita isi borang kan? Selalu macam tu. Selalunya dia orang scammer lah akan cari kita apa tu. Allahuakbar. Okay. Itu dokumen penting. Contoh kamu nak beli barang dekat Shopee, dia kata nak lagi cepat sila kongsi maklumat peribadi anda, awak tu select IC awak atau bahayalah kan. Dokumen penting dan lain-lain lagi. Okay, sekarang kita huraian.
Huraian. Okay, kenapa kita tak boleh kongsi semua benda tu? Ada apa? Risiko? Okay. Risiko akan apa? Risiko apa? Kecurigaan. Apa lagi? Risiko pemerdagangan orang. Pemerdagangan IC awak, dokumen awak kan. Orang ni pemerdagangan manusia. Contoh orang tahu kat mana. Macam contoh awak ni anak kepada seorang orang yang ternama. Awak dikendaki lah. Bila awak tahu kat Instastory awak kat mana tu sangat bahaya lah kan. Okay, insyaAllah kita teruskan. Awak kena teruskan contoh. Contoh isi ke-4, isi ke-5. Isi ke-4, lepas tu isi ke-5. Lepas tu penutup. Penutup kena bagi panduan kat awak. Penutup tu macam mana? Penutup awak kena bagi tahu. Okay, siapa yang kena buat semua tu? Siapa yang kena ada langkah-langkah keselamatan media sosial tu? Semua orang. Semua orang. Macam mana orang ada rasa nak langkah keselamatan tu? Orang perlu apa? Berhati-hati. Berhati-hati. Macam mana dia pernah ada perasaan berhati-hati tu? Dia kena ada ilmu dulu kan? Ilmu mengenai apa? Mengenai keselamatan media sosial. Media sosial. Kadang-kadang sebab kita tak ada ilmu, kita tak tahu kata oh dalam media sosial ni walaupun tu akaun kita, kita tak tahu kata benda tu boleh buat bagi kita bahaya. Betul tak? Sebelum kita ada ilmu. Okay. Media sosial. Lepas tu bila kita ada ilmu, kita perlu apa? Praktikkan. Betul kan? Praktikkan. Supaya, sekarang kita buat supaya apa? Supaya kita selamat daripada perkara apa? Perkara diingini. Yang tidak diingini. Cikgu buat perkara buruk, kamu tukar yang tidak diingini. Okay, kenapa? Agar apa? Agar apa? Supaya betul agar pula. Ini cara buat penutup yang baik. Agar hidup kita apa? Hidup kita aman main damai. dan damai. Ada ayat lagi yang bagus, nanti kita belajar satu demi satu. Yang ni kita buat ayat-ayat mudah dulu tapi tak salah. Okey Najia? InsyaAllah. Okay, sekarang kita kembali ke slide. Kamu dah tahu dah, kamu kena buat semua ni dekat apa? Dekat karangan, buku karangan umum. Hantar gambar, hantar kat WhatsApp group. Nanti cikgu kembali ke Google Classroom. Sebab cikgu nak tengok betul ke ada beberapa pelajar tak pandai masuk Google Classroom. Nanti kita try balik Google Classroom. Sebelum ni kat Google Classroom pun kamu send tugasan kan? Alhamdulillah. Kamu dah biasa guna dah terbiasa dan dah pandai dah. Okay, cikgu ingatkan sekali lagi penilaian kita tulis isi karangan yang dikembangkan dengan kita guna isi dan isi contoh dengan huraian. Lepas tu panduan ni kamu boleh dapat melalui rakaman yang kita buat sekarang ni lah. Kawan-kawan kamu nampak nanti insyaAllah. Okay, last kali peringatan tugasan 9 bulan 3 kerangka karangan mengenai keselamatan media sosial. Lepas tu yang ni bukan yang ni, dia tak update. Cikgu suruh ingatkan sekali. Okay, kita stop dulu untuk hari ni. Alhamdulillah. Kamu faham untuk hari ni Aqilah? Faham cikgu. Alhamdulillah. Kalau ada soalan boleh WhatsApp tanya lah. Kita tutup kelas kita dulu dengan tasbih dengan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika. Maaf, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama.